surah Alif Lam Mim Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razak ya Razak ya Razak wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. An yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Suka berapa ni? 415. 415 ya. Baik. Maksud bagi surah. Maksud surah. Maksud surah Sajadah ni, Alif Lam Mim Sajadah ni, ialah tauhid fi syafa'ah, iaitu percaya tentang syafaat. Cuma surah ni menafikan syafaat qahriyah. Syafaat qahriyah. Syafaat kerana kasih sayang. Oleh kerana Nabi Muhammad ni Tuhan saya, maka kita bodek Nabi buat molek, maka Tuhan pun terpaksa tolong kita daripada api neraka. Tak boleh lah gitu. Katanya Nabi SAW, dia kata, wahai Quraisy, tak sini, wahai Quraisy sini, start dengan wahai Bani Hashim. Kalau bertakwalah kamu kepada Allah. Sekiranya kamu tak takwa pada Allah, aku tak dapat tolong kamu di depan Allah pada mahsyar. Lepas tu ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani betul, maknanya tok saudara ni. Tok saudara maknanya pok sepupu ya dia. Tak anak adik-beradik dia tok saudara ya di belakang. Anak-anak dia tu. Jadi sini maknanya ya wahai Bani Abdul Muttalib, termasuk pokok saudara dia, sepupu dia belakang ni, sepupu dia ni lah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sekiranya kamu tak takwa pada Allah, nescaya Allah, aku tidak dapat tolong kamu di pada mahsyar. Kemudian dia paling kepada anak dia, wahai Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sekiranya kamu tidak takwa pada Allah, nescaya aku tidak dapat tolong kamu di pada mahsyar. Bermakna Nabi nak tolong, tak boleh tolong anak dia pun tak boleh, kalau tidak beriman. Baik. Jadi nafi syafaat qahriyah, bahawasanya syafaat yang ada ialah syafaat daripada Allah Taala. Iaitu ayat Qurannya, man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Dengan izin. Bermakna Nabi Muhammad setelah menerima senarai, kalau kita dalam bahasa kita lah ni, setelah menerima senarai mereka-mereka yang Nabi kena beri syafaat. Iaitu kalau kita kat certificate nah, certificate. Maka certificate syafaat tu yang beri kepada Nabi, Nabi pun panggil seorang-seorang hak mana hak boleh ada senarai tu beri syafaat. Syafaat itu ialah syafaat daripada mahsyar. Maka mereka ni tidak akan masuk neraka, terus ke syurga. Adapun syafaat yang kedua ialah syafaat di dalam neraka. Iaitu daripada hadis yang panjang, selepas Nabi mendapat syafaat yang kedua, maka Nabi mengeluarkan sebagian besar umat Islam
Ya tidak syirik pada Allah, tapi ada buat dosa. Masukkan mereka, memendekkan tempoh duduk dalam neraka tu dengan mengeluarkan mereka daripada neraka. Kemudian selepas beberapa lama, Nabi hadis panjang ni dah, tak baca hadis ayat maksud ni. Lepas tu Nabi selepas beberapa lama sujud bawah aras, dah dapat syafaat yang ketiga, maka Nabi mengeluarkan saki baki umat Islam yang tidak buat syirik pada Allah. Ada hadis kata nilai amalan mereka tak sampai 1 dirham. Ada lain kata iman mereka tu sarbu atau lebih kecil pada debu pun dikeluarkan untuk masuk dalam syurga. Lepas tu Nabi sujud bawah aras pula. Lepas tu Nabi bangun, angkat kepala, lalu kata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada lagi yang ada dapat syafaat, melainkan semua mereka yang ada dalam neraka ni terhalang kerana Quran. Quran menghalang dia daripada boleh syafaat. Iaitu pokok kafir belakang. Jadi syafaat ni hanya boleh apabila kita ni beriman penuh pada Allah dan ikut sunnah Nabi. Hanya mereka yang dapat syafaat. Baik, kita mula surah Alif Lam Mim Sajadah. Alif Lam Mim. Ayat tu Tuhan saja yang tahu makna. Ayat yang kedua, Tanzilul Kitab, penurunan kitab Quran ini selama 22 tahun 10 bulan. La raiba fi, tidak ada keraguan dalam Quran. Macam surah Baqarah tu Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada ragu Tuhan yang buat turun. Hak tu, hak ni yang pula la raiba fi sini isi kandung Quran tu tak ada ragu-ragu. Surah Alif Lam Mim Sajadah tu, Alif Lam Mim Baqarah, penurunan Quran tu tidak ragu daripada Allah. Hak ni pula la raiba fi, tidak ada keraguan, isi kandungnya tidak ada keraguan. Jadi siapa-siapa ragu tentang Quran tu, waktu dia punya pasal. Hak dalam Quran tu sendiri memang tidak ragu, minallah, yang menurunkan daripada zat pencipta pemelihara, Rabbul Alamin, pencipta pemelihara sekalian Arab. Kena ingat bahawasanya kitab Taurat ni turun bertulis. Kitab Taurat turun bertulis stokor sekaligus. Kitab Injil turun stokor juga, turun sekaligus. Kitab Zabur turun sekaligus. Kitab Quran saja turun beransur-ansur. Am yaqulu naftara, atau apakah mereka mengatakan Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan bid'ah kepada agama? Ni mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, iaitu mengada-ngadakan bid'ah pada agama. Mengada-ngadakan. Am yaqulu naftara, apakah apakah mereka tu mengata-ngatakan bahawasanya Nabi Muhammad tu mengada-ngadakan dusta terhadap Allah. Ayat lain kazzaba Allah. Ayat lain kata gitu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad mengada-ngadakan dusta terhadap Allah. Bermakna sini Nabi Muhammad mengada-ngadakan bid'ah kepada agama Allah. Bermakna siapa-siapa buat bid'ah tu dia panggil mendustakan Allah. Gitu. Bal huwal haqq, bahkan dia, iaitu Quran itu al-haqq, adalah perkara yang benar, adalah kitab yang benar min rabbika, daripada Tuhan yang mencipta memelihara kamu. Tujuan buat turun Qurannya, tujuan litunzira, supaya kamu memberi peringatan, supaya kamu memberi ancaman, kamu beri peringatan pada orang yang nak, beri ancaman kepada orang yang tak mau. Qauman ma atahum min nadhirin, sebab kepada suatu kaum yang tidak pernah mari kepada mereka, tak pernah datang pada mereka, min nadhirin, satu orang pun yang memberi peringatan, min qablika, sebelum pada kamu Muhammad, iaitu tak ada nabi sebelum pada Nabi Muhammad ni, tak ada nabi. Tak pernah ada mari mana-mana nabi kepada kaum Mekah, kaum Arab.
la'allahum, mudah-mudahan mereka itu yahtadun, dapat petunjuk dengan kamu bawa mari ayat Quran. Allahul ladzi, kenapakah Nabi Muhammad kena bawa mari, kena beritahu ni? Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah zat yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antaranya, fi sittati ayyam, dalam keadaan 6 masa. Banyak tafsir kata ni hari, tapi hari ni tak ada lagi. Hari ini bagi manusia ni harinya apabila ada bulan matahari baru ada hari. Apabila bulan pun tak buat lagi, hari situ kena tukar jadi masa lah. Nah, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemaya atas arsy. Baru ni Ustaz Salah mari sarah ke kita. Berkenaan dengan hadis daripada Tirmizi, iaitu siapa-siapa yang kata, kita belajar tu semua dia sarah, boleh jadi dia kamu kita tak tahu, tak apalah, kita dengar. Kalau dia sarah tu kita dengar. Dia kata hadis daripada Tirmizi, som kosorak. Hadisnya siapa-siapa yang kata Allah Ta'ala tidak bersemaya atas arsy, dia tu termasuk orang Jahmiyah. Dan Jahmiyah ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i kata, Imam Malik kata, Imam Hanafi kata, Imam Ahmad bin Hanbal kata, Imam Hadis kata, disebut nama seorang-seorang. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'in, Tirmizi sendiri, Nasa'in Ibn Majah, dan Abi Dawud. Ni semua kata istiwa al-ard, duduk atas arsy. Siapa-siapa, Imam Tirmizi kata, siapa-siapa yang kata tidak, dia tu Jahmiyah, dan dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Jahmiyah, orang yang engkar. Hadis ni kalau siapa-siapa nak tengok, yang peliknya dia tidak duduk, dia duduk dalam rezeki, bak makan ni. Dia duduk dalam bak pelik dah, dia duduk dalam bak. Jadi kalau awak nak tengok dalam Tirmizi, buat balik cari kitab Tirmizi, ori dia tu. Lepas tu tengok hartanya Melayu tu, cari dalam bak makan ni. Dalam tu ada hadis ni. Satu muka surat. Dengan huraya macam-macam dalam tu. Orang kata saya beritahu ni. Siapa-siapa yang kata Allah tidak bersemaya atas arsy, dia tu termasuk Jahmiyah. Katanya Imam Tirmizi. Bukan kita orang kata ni, Imam Tirmizi kata. Buat dia kata siapa dia bersemaya atas arsy, kafir lah buat dia. Buat tu Jahmiyah lah kau. Masalahnya orang ulama hak ada lain nak kata kau buat Jahmiyah ni, Jahmiyah tu tak kan. Tu gerung kau jahil. Tu masalah. Kau reti tauhid dia tak berani raya. Ni. Dia tu gerung kau jahil. Maka sudah turun dah sebelum pada perang Jepun dulu, lebih kurang 300 orang alih balik ngaji daripada India sana, balik mari bawa bagi tauhid ni semula. Mati mereka tu kambuh balik. Lepas perang Jepun balik pula, sebelum merdeka balik pula lebih kurang 300. Kambuh pula. Lepas merdeka siapa baru-baru ni kambuh pula, sehinggalah orang kemudian balik tahun 98 ni adalah start mula beritahu. Kisahnya sikit ya. Ayatnya innal ladzina yaktumuna alkitab, orang-orang yang menyembunyikan kitab Quran ni, menyembunyikan apa yang ada dalam Quran ni kerana dia gerung kau orang jahil. Ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ya Allah Taala telah huraikan sejelas-jelasnya untuk manusia tahu dalam ini Quran, tapi mereka sembunyi juga. Maka ulaika, mereka sifat seperti ini, yal'anuhumullah, akan dapat laknat daripada Allah, wa yal'anuhumul la'inun, akan dapat laknat daripada manusia semua sekali.
termasuk jin, malaikat dan nabi-nabi hak mana hak hidup semula pada masa itu semua anak mereka ni neraka. Kerana sembunyi ya hak. Nak kata raut muka pun tak berani. Raut muka dia semaya tu tak boleh buat tu, tak berani kata kepada orang jahil, orang tak tahu. Malakum min dunihi, maka tidak ada lagi bagi kamu semua selain daripada Allah Taala mi waliyin, satu orang pun yang boleh dapat memberi perlindungan, beri garanti, beri naungan, beri pertolongan. Wala syafi' dan tidak ada satu orang pun boleh beri syafaat dapat Allah Taala, melainkan ayat lainnya kata biiznillah, dengan izin Allah. Afala tatazakkarun, maka kenapakah tidak kamu mengambil peringatan? Ayat ni pakai baca pagi-pagi jemaah duk ciri situ kata Tuhan. Pagi-pagi jemaah duk baca tu ke siapa-siapa dia baca tiap-tiap jemaah, tiap-tiap kali subuh tu, tak boleh tak baca alif lam mim sejadah, dia sudah buat bid'ah. Siapa-siapa yang baca alif lam mim sejadah, dia ada hadis, tapi Nabi tidak buat tiap-tiap kali subuh. Siapa-siapa buat tiap-tiap kali subuh, tak buat tu macam tak sah maya subuh, maka dia sudah buat bid'ah. Termasuk orang ramai kata imam ni mana tak baca alif lam mim sejadah, macam tak sah dah jadi. Tu sudah jadi bid'ah. Bid'ah. Kena tukar-tukar. Pasal Nabi tidak ada baca semua. Adalah hadis tu ada, tapi tidaklah tiap-tiap. Tidak kerap. Sering. Kerap ni ada yang boleh jaga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak faham lagu mana dia istiwa atas arah tu, tak tahulah lagu mana. Dia kata gitu, dia rayak gitu. Maka tafsir gitulah. Tetapi yang kita boleh fahamnya ialah ayat ni. Yudabbirul amra, iaitu dia Allah Taala itu mengurus segala urusan minas samai, daripada langit ilal ard, kepada bumi. Apa saja urusan daripada langit waktu bumi, daripada langit summa yakhruju ilaihi, kemudian daripada langit itu naik semula kepada dia. Semua tu urusan tu Allah Taala buat belaka. Jadi malaikat nak turun ke, doa nak naik ke, ibadat nak naik ke, semua tu urusan Allah Taala. Allah Taala yang menurunkan rezeki, semua sekali urusan dia belaka. Yudabbirul amra. Jadi kalau dia sekat tu saja, takut kita tak faham. Ada. Maka urusannya apa? Minas sama, daripada langit ilal ard, kepada bumi. Summa yakhruju ilaihi, kemudian kembali naik semula kepada Tuhan. Fi yaumin, pada satu hari, dalam satu hari. Kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, yang ukurannya 1000 tahun daripada apa yang kamu bilang. Jadi sehari oleh Allah, oleh akhirat, dia oleh kira Allah ialah 1000 tahun. Kita kira. Bermaknanya Tuhan kira kita setengah. Setengah ni 1000 tahun. Agak-agak kitanya satu keturunan. 100 tahun ni berapa keturunan? Agak-agak. Umur 25 ada anak dah, kecek muda-muda. Anak kita umur 25 pula ada anak pula. Bermaknanya pukul ratanya 4 keturunan 1 abad. 4 keturunan 1 abad. Dan 100 tahun tu jarang dah manusia hidup. Jarang dah manusia hidup 100 tahun umur. Maka 1000 tahun, 1000 4 kali 40 keturunan. 40 keturunan. Mereka yang buat turun, yang ambil amalan kita buat naik ke Tuhan tu, dia turun mari tu, keturunan kita ke 40 pula baru jumpa dengan dia. Awak cuba bayar.
sehari. Pasal malaikat ni pergerakan dia, malaikat biasa, biakat biasa 500 tahun naik. 500 tahun naik. Turun 500,000. Jadi dia naik 500, turun 500. Dia turun hari tu, anak cucu kita dia ke 40. Sekali ambil ya ni. Sekali ambil ya seorang. Jadi subuh sekali, asar sekali. Kecuali ada orang lain boleh raya kata malaikat sama hak subuh turun pula hak asar. Kalau tak jumpa hadis juga 40 keturunan. Kalau siapa-siapa boleh buat mari hadis mengatakan malaikat tu hak subuh lepas tu turun balik pula hak asar. Tak apa. Ataupun hak minggu ni ambil turun pula minggu depan. Tak apa. Tapi kalau lagi tak ada hadis, mana hak turun pula tu 40 keturunan. Mati lama lah. Maknanya hak pagi tak, hak asar tak ni tu hak tok nenek kita yang ke 40 dulu. Lah. Memang tidak melekat dulu. Memang tidak melekat dulu. Lepas tu hak pelik lagi. Lelah ni ada waktu asar mana-mana ni. Kau tidak waktu asar lelah ni. Hak melekat baru naik ada ni lelah ni. 10 minit lagi ada melekat lain pula naik pula. Maknanya hak turun lagi. Dia ni lah agak-agak dah. Turun lagi tu. Faham naik ni. Tak accident tu lah. Tak accident. Pak bumi pula musim. Bumi tu musim. Lepas tu bumi tu keliling bom matahari pula. Tak accident tu lah turun naik. Belagak kepik sayak ke mana. Belagak sayak ke apa ke. Dah tu kebesaran Allah. Dia lah tu. Yudabbirul amra tu tani. Dia jatuh. Lama tidak accident. Accident kan jatuh lah. Jatuh lah amal ibadat kita. Jumpa tengah Tuhan saya katanya malaikat maaf Tuhan kita accident tak tahu jatuh tuan. Tak ada lagi tu. Betul. Kan kita accident kan jatuh tak tahu mana ibadat kita buat warna itu. Tak ada. Iaitu Tuhan yang mengurus mentadbir tu, menjaga semua sekali tu. Walaupun naik tu accident ke apa tak ada. Baik, hak saat ni hak kata malaikat turun waktu asar. Malaikat turun waktu subuh. Subuh. Maka ada lelah ni subuh di tempat lain. Turun, lepas dia turun dia ambil, lepas tu dia naik. Setiap malaikat yang mari jumpa Tuhan jumpa bila buat naik amal ibadat, lalu dia tanya. Dia tanya, buat apa hamba aku saat ni? Ada hadis lah ya. Hamba aku buat apa tu? Tuhan tak tahu kau dia tanya. Tahu. Maka malaikat dia jawab, dia tengah sembahyang. Selamatlah orang tu. Dia tengah buat dosa, sudah. Bukan Tuhan tak tahu, tapi Tuhan suka kepada orang yang buat ibadat tu, maka dia tanya. Buat apa tu hamba tu? Dia tanya malaikat. Sedangkan Tuhan tak, masa dia malaikat tu ambil pun Tuhan tahu. Masa tengah orang tu tengah semaya dia tahu. Tapi itu menghiburkan hati. Panggil tak? Jadi siapa-siapa yang boleh kata pendapat lain, kena buat dalil. Ada hadis yang mengatakan malaikat subuh, pamai turun pula asar. Tak apa, kita terima lah. Kau kan? Tak ada masalah juga kita pun. 1000 tahun. Awak kira 1000 tahun. 1000 tahun maknanya beri makan ni ke kita ni sikit kan ni. Sikit kan. Dia beri ke kita ni sikit benar ya. Tapi nak balas tu kekal juga. Oh. Bima ta'udu. Zalika alimul ghaibi wasyahadah. Demikianlah Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib. Wasyahadah, segala yang nyata. Ya kita tak nampak tengok pun dia tahu, yang terang nyata pun dia tahu. Bukan setakat tu ni antara beberapa ayat Quran yang ada 4 sifat sekaligus. So ayat. 4 sifat Tuhan sekaligus. Tak banyak ayat 4 sifat Tuhan ni. Ini antara lain. Surah Ghafir lagi. Surah Ghafir. Ghafir zambi wa qabil tabi sadidul iqab zibau. Itu 4. Ini satu daripadanya.
Iaitu Tuhan yang Maha mengetahui yang gaib, Tuhan yang mengetahui segala yang nyata, dua. Al-Aziz, Maha gagah perkasa, Ar-Rahim, Maha belah kasihan kepada makhluk. Alladzi ahsana kulla syai'in, dialah Allah Ta'ala yang memperelokkan segala sesuatu penciptaan dia, pemberian dia. Khalaqahu, dialah yang menciptakan, dialah yang menciptakan permulaan ciptaan, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa bada khalqal insana min tin, dan dia mulakan penciptaan, dia memulakan penciptaan manusia itu daripada tanah. Thumma ja'ala, kemudian dia menjadikan naslahu min sulalatin mimma mahin, keturunan manusia itu Nabi Adam dibuat daripada tanah, kemudian keturunan Nabi Adam itu dibuat daripada sulalah, iaitu saripati, jenis sperma. Mimma mahin, sperma itu pula duduk daripada air yang hina, air mani. Jadi manusia ni dicipta daripada sulalah, daripada sperma. Daripada sperma yang juta-juta tu, so ya. Tak pernah kalau kita terfikir tak? Sperma seorang-seorang ni berjuta sekali pasang. Lepas tu hak jadi manusianya so ya. Lepas tu hak lain bazir terlewat. Dari ayat dia pak, dia puasa kan? Kalau dia besar seorang tak apa kau kata. Tu hebat sperma ni seorang sekali pasang so. Bila Tuhan tidak nak ciptakan manusia, maka air mani saja lebih, tidak sperma tak lebih. Boleh ke tak? Kau tak boleh. Boleh ke? Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Kemudian dia sempurnakan penciptaan itu. Bila dia sempurna penciptaan itu dalam masa 4 bulan. Daripada hadis Nabi SAW, lepas sempurna manusia tu, sifat anggota cukup dah, jantung ada, buah pinggang ada belakang dah, paru-paru ada belakang dah, maka daripada hadis ditiupkan wanufi kopi, kemudian dia tiupkan ke dalam body bayi itu umur 120 hari itu, mirruhi, daripada ruh ciptaan dia. Supaya dengan Nabi Adam lah gitu tak? Nabi Adam ya, sebab dia buat body itu, dia buat body daripada tanah kan, dari syurga. Kemudian dia kata, idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Nabi Isa pula kata kalimah kun fayakun. Ya, kemudian dia tiup pada body itu ruh ciptaan dia. Ditentukan orang itu ajar dia bila, utuh nasib dia, rezeki dia, semua tentu berlaku dah masa tiup ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan dia jadikan bagi kamu semua pendengaran. Ada orang pekak tapi dia boleh dengar. Dah? Oh, ada orang pekak tapi dia boleh dengar. Bagaimana dengar? Dia rasa. Dia pekak tapi dia boleh dengar. Wal absara, dia buta tapi dia boleh tengok orangnya. Nah. Wal afidah, dan juga hati, iaitu akal. Maka Tuhan cipta bagi manusia itu pendengaran untuk dia dapat ilmu daripada pendengaran dia. Kalau tak dapat daripada ilmu, daripada pendengaran, dia akan dapat daripada indera yang kedua, iaitu penglihatan. Dengan dengar dan lihat tadi, hati itu akan memilih. Hati itu akan memilih yang mana yang dia nak ikut. Qalilam ma tashkurun, sikit sangatlah daripada apa yang aku cipta ni kamu mensyukuri. Sikit ya.
Wa qalu aiza dhalalna fil ard. Dan mereka berkata, ini orang musyrik lah. Dan mereka berkata, aiza dhalalna, apakah apabila kami ini sudah lenyap, hilang lenyap fil ard, daripada bumi ini, inna la fi khalqin jadid, adakah kami ini akan balik, sesungguhnya kami akan diciptakan semula dengan ciptaan yang baru? Maka Tuhan jawab, bal, bahkan sebenarnya hum biliqa'i rabbihim kafirun, bahkan mereka tu terhadap pertemuan mereka dengan Tuhan mereka engkar. Qul yatawaffakum malikul maut alladhi wukkila bikum, katakanlah yang mematikan kamu ialah malaikat yang mengambil nyawa, malaikat maut yang mematikan kamu. Kami katakanlah yang akan mematikan kamu ialah malaikat maut, iaitu malaikat maut itu Israel. Allazi iaitu malaikat yang wa kulli wukila bikum, yang kami telah beri pada dia wakil untuk cabut nyawa. Jadi malaikat malaikat maut ni, Israel ni wakil Allah. Setiap kali dia nak ambil nyawa, setiap kali daripada hadis Nabi, setiap kali dia nak cabut nyawa, lalu malaikat tanya, ya Allah ya Tuhan, boleh dah kau ambil nyawa ni? Waktu sampai dah ni, dia tanya saya pula, boleh ambil dah kau ni? Pasal malaikat maut ni tak tahu adakah orang ni dipanjangkan umur, tak tahu. Jadi dia tahunya qada pertama dia tahu, qada yang kedua dia tak tahu. Jadi selepas dia mengambil nyawa, summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kamulah kamu semua akan dikembalikan untuk dihisab amal. Jadi sini malaikat maut ambil nyawa. Ada 3 cara Tuhan ambil nyawa. 3 cara. Salah satu daripada 3 ni. Umumnya manusianya dia ambil nyawa oleh malaikat maut. Ada satu lagi, ambil nyawa dengan Tuhan perintah supaya orang itu mati. Tuhan perintah mati, kamu mati. Tidak melalui Israel. Ada satu lagi, yang ketiganya ialah tiup kekala. Tiup kekala itu mati sekaligus. Perintah, mati dengan perintah. Dia ambil nyawa malaikat maut, cara mati. Yang kedua, mati dengan perintah Allah. Yang ketiga, mati kerana dengan tiupan kekala. Nah, 3 cara. Baik. Jadi tadi Allah Ta'ala kata, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, iaitu buat pendengaran, penglihatan dan hati. Ni pula di pada mahsyar mereka akan jawab perkara yang sama. Pada mahsyar, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim, kalaulah kamu dapat lihat, iaitu ketika orang-orang yang buat dosa banyak itu, nakisu ru'usihim, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Surah Hamil Jasiyah pula, duduk antara 2 lutut, duduk lutut, kepala tunduk, duduk lutut, tangan di atas paha, lutut. Ayat lain pula belanja pula, mana capur semua sekali, belanja pula, duduk lutut, kepala tunduk. Maka mereka kata, Rabbana awsarna, wahai Tuhan kami sudah tengok dah neraka. Pasal sebelum mula perbicaraan, neraka dibawa keluar daripada tempat dia. Satu neraka ditarik oleh 70,000 malaikat yang gagah-gagah, satu tali. Ada 70,000 tali daripada hadis Nabi. 70,000 tali satu tas tali 70,000 malaikat. Bermakna 70 kali 70 4900 juta.
4.900 juta. 4.900 juta malaikat tarik satu neraka keluar. 7 neraka dibawa keluar, tutup daripada masa, letak situ. Ayat lain pula Tuhan kata, kamu panas neraka sekali ganda daripada hak ada. Daripada panas hak ada dalam itu dipanaskan sekali ganda. Maka apabila mereka tengok neraka tu, ni tak cara lagi ni pada masa ni. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami tengok dah. Wa sami'na, kami dengar. Tadi ayat tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami jadikan pendengaran dulu, kemudian penglihatan, kemudian hati. Mereka jawab, orang Eka ni akan jawab, kami tengok dah. Lepas tu kami dengar dah. Rabbana absarna wa sami'na, kami tengok dan kami dengar. Ayat Qurannya, kami jadikan pendengaran, kemudian penglihatan. Lepas tu hatinya, ni hati. Farji'na, kembalilah kami semula ke dunia. Supaya na'mal salihah, supaya kami akan mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, kerana hari ini kami sudah yakin. Jadi iman waktu ni tak sah. Iman selepas tengok azab api neraka tak sah. Maka Allah Ta'ala mencelah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan jika kami kehendaki, nescaya kami akan beri kepada setiap jiwa tu hidayat masing-masing. Masing-masing kami beri hidayat masing-masing. Beriman belaka. Walakin akan tetapi haqqal qawlu minni, sudah tetap dah keputusan daripadaku, la'amla'anna jahannama minal jinna wa wan nasi ajma'in. Sudah aku tetapkan, nescaya aku akan penuhkan neraka jahannam itu daripada jin dan manusia semua sekali. Jadi akan masuk neraka ni ialah jin dan manusia. Tidak ada lagi makhluk lain, tak ada makhluk lain. Maka Tuhan kata, fadhuqu, maka rasalah azab ini bima nasitum liqa ayyumikum hadza, kerana apa yang kamu lupa untuk berjumpa dengan kamu pada hari ini, tetap terhadap perjumpaan pada masa hari ini, hari pada masa ni. Sebabnya mereka tu lupa. Inna nasinakum, sesungguhnya kami hari ini melupakan kamu. 2 kali kata ni. Wadhuqul azab, tadi fadhuqul azab, ini wadhuqul azab. Wadhuqu bima tadi, ini wadhuqul azab. Kemudian rasakanlah azab siksaan daripada kami, al-khuldi, yang kekal abadi, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. Innama yu'minu bi ayatina allazi, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman sempurna, tidak syirik pada Allah, beriman pula bi ayatina, kepada dalil-dalil bukti daripada Tuhan kami, dan ayat-ayat dalil-dalil bukti daripada ayat kami, yaitu alladzina idza dzukkiru biha, yaitu orang-orang yang apabila diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, tentang kebesaran Allah Ta'ala, tentang mengesakan Allah Ta'ala, kharru sujada, terus mereka sembah, terus mereka tersungkur sambil bersujud. Dalam sujud tu wasabbahu, kemudian dia mula menyucikan Tuhan mereka, bihamdi, dan memuji Tuhan mereka, Rabbihim, Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, sedangkan mereka tu tidak menyombongkan diri untuk beribadat pada Allah, untuk belajar kitab Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji', mereka merenggangkan punggung-punggung belakang-belakang mereka daripada tempat tidur, daripada tempat baring. Malam-malam hari dia bangun daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum, sambil mereka berdoa, untuk mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan, dalam keadaan takut ibadat tak diterima, takut masuk neraka. Wa tama'an, dan buat dengan keadaan tamak, iaitu dalam keadaan mengharap, akan rahmat Tuhan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami beri kepada mereka, mereka nafkahkan pula
kepada orang lain. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tidaklah seorang pun mengetahui diri-diri mereka terhadap apa yang kami sembunyikan untuk mereka yang menyejukkan mata memandang. Surga ni terlampau elok ni sampai Tuhan sembunyikan daripada kita tengok lala ni. Kalau kita tengok lala ni tak kerja buat apa. Semua buat ibadat belaka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Kita sambung dengan baik insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.